Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, Dewan Rakyat sahabat semua. So kalau biasa hari Selasa adalah sesi soalan yang ditujukan kepada Perdana Menteri. Dan kita masih mengharapkan lagi ya 3 pemimpin utama pembangkang, ketua pembangkang, 2 presiden PAS dan bersatu untuk memberikan soalan kepada Perdana Menteri kita. Tapi malangnya sekali lagi sahabat semua, 3 pemimpin pembangkang ini hilang entah kemana. Dari kemarin tidak masuk Dewan Rakyat dan sebagainya. Ada saja alasan mereka. Jadi apapun sahabat semua yang memberikan soalan ini daripada Menteri Besar Selangor dan Taqiyuddin, ahli Parlimen PAS. Jadi tanpa membuang masa, mari kita tonton dan dengar soalan mereka dan juga jawapan ya daripada Perdana Menteri kita. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Gombak, silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan untuk Perdana Menteri berkenaan dengan ASEAN soalan pertama. Terima kasih. Sila baca. Baca. Apakah hasil lawatan Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 dari tanggal 8 hingga 11 Oktober 2024. Dan yang kedua B, persiapan Malaysia dan Hala Tuju sebagai pengerusi ASEAN di tahun 2025 terutamanya dalam konteks ekonomi serta cabaran geopolitik semasa. Terima kasih Tan Sri. Sila Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Gombak. Sidang ASEAN ke 44 dan 45 di Vientiane itu melibatkan 15 mesyuarat 10 negara ASEAN termasuk 7 rakan dialog iaitu Amerika Syarikat, Australia, China, India, Jepun, Kanada dan Republik Korea, Setiausaha Agung Pertubuhan Bersatu dan juga Ketua European Union. Tentunya pendirian kita tentang Laut Asia, China Sea, South China Sea, dan kita tegas untuk pertahankan kebebasan kawasan itu mengikut UNCLOS 1982. Kemudian kita juga bentangkan soal Palestin, Lubnan, mengutuk keganasan dan serangan Israel yang berterusan, soal Rusia, Ukraine dan juga soal kedamaian menentang aktiviti nuklear di Korea Utara. Kita tekankan 5-point consensus berhubungan dengan Myanmar dan ini kali pertama wakil bukan politik, maknanya pegawai Myanmar yang hadir di sidang tersebut. Untuk hala tuju berikutnya, tekanan kita terutama bila pengurusian ASEAN kerana ini melibatkan hampir 700 juta penduduk dan lebih 2 triliun dolar Amerika kekuatan ekonomi yang di rantau tersebut. Malah keseluruhannya kalau ikut potensi pada tahun 2023 pencapaian ASEAN adalah 3.8 triliun dolar Amerika. Dan nilai perdagangan 3.5 triliun dolar Amerika. Jadi kalau kita boleh jalinkan kerjasama seperti ditekankan oleh Gombak, maknanya keupayaan kita tentu lebih meningkat kerana tekanan Malaysia ialah transformasi digital dan termasuk perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN, itu ketutupan kita. Keduanya soal perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan rakan dialog termasuk EU. Dan ketiga ialah rangkaian tenaga GRID yang disebut ASEAN GRID. Dan ini akan memberikan lonjakan kepada kekuatan ekonomi. Dan saya percaya dengan penyertaan Timor Leste yang sedang kita usahakan, ASEAN menjadi 11 dan kekuatan ekonomi tentunya jauh lebih meningkat. Jadi kalau menurut unjuran kita untuk 2025,
mesyuarat peringkat menteri-menteri dan kemuncak itu ada kelainannya. Inilah kali pertama ASEAN akan menganjurkan persidangan 10 negara ASEAN dan GCC yang termasuk Arab Saudi, UAE, Qatar, Bahrain dan Kuwait plus China, dan negara China juga akan bersama. Jadi ini sejarah, iaitu ASEAN meneroka kawasan baru termasuk dunia Arab dan kerjasama dengan negara China. Dan ini hanya berlaku insya-Allah tahun depan, permulaan bagi ASEAN, selain daripada meneruskan perjumpaan berikutnya ASEAN dengan dialog partners seperti mana China, Korea, Jepun, India, Australia, New Zealand, European Union dan Amerika Syarikat. Silakan Mak. Soalan tambahan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan sebentar tadi. Dalam tempoh 10 tahun ke belakang, kita dapati ASEAN sering dianggap sebagai masa depan kerana kestabilannya, dan sekarang terbukti apabila beberapa rantau-rantau sedang berdepan dengan kemuncak masalah geopolitik dan juga isu-isu yang berbangkit. Soalan saya kepada Perdana Menteri, apakah moral kompas yang digunakan oleh ASEAN di masa depan untuk memastikan kestabilan ASEAN itu dapat dipelihara di saat kita menangani masalah-masalah geopolitik seperti hubungan China dan Amerika Syarikat, dan tidak ketinggalan isu-isu yang berlarutan di dalam ASEAN, sebagai contoh kes yang melibatkan Rohingya yang turut memberi kesan kepada negara-negara jiran dan termasuk Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, apakah ASEAN bersedia untuk membuka kelonggaran ataupun memikirkan untuk bergerak sebagaimana Eropah satu ketika dahulu, apabila Eropah telah melaksanakan sebagai contoh European Parliament ataupun melonggarkan sempadan dan juga persoalan immigration demi untuk menggalakkan lagi potensi yang sememangnya sangat besar di negara ASEAN, sebagaimana jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Gobak. Pertamanya, soal kerangka geopolitik, ASEAN capai kesepakatan soal muafakat konsensus 5 perkara dalam semua hubungan dengan ke arah penyelesaian Myanmar. Dan kita bagi laluan, walaupun kita tidak iktiraf rejim sekarang, laluan untuk ada perbincangan secara tidak formal dengan Myanmar dengan maksud menarik Myanmar dengan syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk secara inklusif bincang dengan rejim junta, pembangkang dan juga negeri-negeri sekutu di dalam rantau di Myanmar dengan suku-suku kaum yang pelbagai. Itu jadi ada konsensus, pendirian tidak berganjak. Keduanya soal Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan dia terikat, saya katakan tadi, dengan prinsip asal dulu pengasas ASEAN menyebut neutrality, tapi kita sebut sekarang centrality, supaya hubungan kita dengan semua negara tidak terjejas. Tumpuan ASEAN adalah pertumbuhan ekonomi. Economic fundamentals menjadi suatu ukuran atau kriteria utama, dan kita tidak mahu ASEAN menjadi gelanggang percaturan atau pertembungan kuasa-kuasa besar. Dulunya Amerika dan Soviet Union, sekarang ini Amerika dengan negara China. Sebab itu hubungan kita dengan negara China terus kita tingkatkan, dan sekarang apabila kita mendekati BRICS dan beberapa negara ASEAN sudah mengambil keputusan yang sama. Tetapi dalam hal Laut Cina Selatan, saya sebut tadi, kita terikat dengan persetujuan supaya kawasan ini mesti kawasan beri laluan bebas. Segala pertikaian mesti melalui rundingan, sama ada bilateral atau multilateral dalam konteks ASEAN, dan prinsipnya adalah prinsip UNCLOS 1982. Soal saya katakan tadi, yang penting bagi kita ialah fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Apakah ada jaringan seperti mana berlaku di EU? Saya tidak fikir ia akan berlaku segera, tetapi peningkatan dari segi grid tenaga itu sudah dipersetujui. Maknanya dua perkara asas yang akan menyebabkan
hubungan kaitan di antara jaringan di antara negara-negara Asia itu lebih kukuh ialah melalui digital link dan juga dari segi apa yang disebut sebagai grid tenaga daripada Kemboja, Laos melalui Malaysia ke negeri lain. Yang lain itu seperti yang saya sebut, teras itu adalah perdagangan dan pelaburan, enhancing trade and investment, inklusif dan mampan, dan promoting integration and connectivity of economies. Sebab itu saya katakan, semua perbincangan kita tertumpu kepada mengangkat kekuatan ekonomi ASEAN secara bebas untuk menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan semua negeri dan rantau. Ya, Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri dan tahniah kerana kita akan menjadi pengurusi ASEAN 2025. Selaras dengan itu, saya ingin tahu apakah pendekatan dan strategi Malaysia untuk memanfaatkan saluran diplomasi menerusi kita menjadi pengurusi ASEAN ini dalam rangka kita menyelesaikan isu tuntutan bertindih terutamanya di Laut Cina Selatan susulan baru-baru ini ketetapan ASEAN itu sendiri untuk menggesa supaya rumusan awal Kod Tata Laku atau COC di Laut Cina Selatan itu diselesaikan dengan segera dalam sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini. Dan langkah ini penting mengambil kira laporan insiden kapal-kapal tentera laut asing yang didapati berada di pelantar minyak luar pesisir di Malaysia sejak kebelakangan ini, serta tidak kurang juga berlakunya insiden kebocoran dokumen diplomatik Malaysia-China sebelum daripada ini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Kota Baru. Pendekatan seperti yang saya sebut, centrality ASEAN ialah melalui rundingan dan dialog, tapi kita dari segi Malaysia tidak berganjak dari tuntutan dan pendirian kita tentang kawasan milik Malaysia. Sebab itu penerusan cari gali oleh Petronas termasuk di kawasan Kashawari itu diteruskan walaupun dibangkitkan oleh negara China, kita kata kita akan teruskan tetapi tidak pernah menutup ruang untuk berbincang dengan mana negara. Malaysia punya isu dengan semua negara-negara jiran. Dengan Thailand, dengan Filipina, dengan Indonesia, Singapura umpamanya, ya. Dan Brunei, ya. Dan sebab itu kita kurang setuju bila permasalahan pertelingkahan sempadan ini hanya dirojok pada satu negara, umpamanya China. Padahal kita punya masalah. Dan masalah ini tidak menjejaskan hubungan diplomatik. Masalah ini tidak menjejaskan hubungan perdagangan dan persahabatan akrab dengan jiran-jiran kita. Pendirian yang sama kita lakukan. Tetapi kita juga seperti mana disebut di Kota Baru akan terus menegur dan membantah sekiranya perairan kita itu digunakan untuk laluan pertahanan tanpa izin Malaysia. Tentang Kod Tata Laku dalam mesyuarat ASEAN lalu di hadapan Amerika dan China dan termasuk Jepun, Korea dan ASEAN, saya tegaskan tentang keperluan dialog terikat kepada UNCLOS 1982. Kerana perjanjian Pertubuhan Bersama-Sama itu mengikat semua dan saya lihat respon daripada negara China adalah bersetuju penyelesaian mengikut kerangka UNCLOS. Ya. Baik, saya input Tampin. Terima kasih Tan Sri Speaker. Menjelang ASEAN 2025, tentu sekali banyak mesyuarat dan program-program yang akan diadakan sepanjang tahun 2025, khususnya di wilayah Persekutuan dan Putrajaya. Persoalan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bagaimanakah kita boleh menggalakkan penyertaan kerajaan negeri dan juga pihak swasta untuk bersama-sama kerajaan persekutuan agar sama-sama mendapat faedah dan limpahan ekonomi sepanjang tempoh penganjuran ASEAN 2025. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tampin. Keputusan kita ialah selain daripada anjuran utama ketua-ketua negara di Kuala Lumpur kerana isu logistik yang tak mampu ditangani di negeri lain,
kerana melibatkan sekurang-kurangnya ketua 25-30 negara. Jadi kita putuskan bahawa semua acara-acara menteri luar, menteri ekonomi dan puluhan mesyuarat, malah keseluruhannya dengan pegawai ratusan, akan diatur di semua negeri. Semenanjung, Sabah, Sarawak. Malah saya juga telah memutuskan kerana beberapa negeri umpamanya katalah Perlis atau Kelantan tidak mencukupi untuk menjadi penganjur, kita akan cuba mengatur supaya ada perbincangan di kalangan di peringkat pegawai ASEAN ataupun sekurang-kurangnya kunjungan ke negeri tersebut supaya tidak ada negeri yang tertinggal dalam bidang itu. Tetapi seperti mana kita juga maklum, keistimewaan ASEAN 2025 ialah kerana melibatkan GCC plus China. Yang kedua ialah bahawa di samping ada persidangan itu, ada beberapa persidangan besar antarabangsa yang melibatkan sektor swasta dan pelabur-pelabur utama. Dan ini melibatkan umpamanya majalah-majalah anjuran yang tidak melibatkan dana kerajaan kerana ini dianjurkan oleh swasta, termasuk oleh Fortune, World Economic Forum dan juga Bloomberg, seperti mana mereka adakan di beberapa kawasan yang lain. Dan ini akan memberi peluang kita memberi semula fokus kita dalam ASEAN ini adalah untuk kegiatan perdagangan dan pelaburan. Saya ingin tekankan bahawa di sini bahawa sementara hubungan diplomatik antarabangsa ini penting bagi negara kita, tetapi keutamaan kita dan seluruh fokus perbincangan kita dalam persiapan ASEAN dan perbincangan saya dengan kepala negara adalah untuk menjadikan ini sebagai ruang yang terbaik untuk kita perkenalkan Malaysia sebagai destinasi pelaburan yang menarik. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Tuan Ahmad. Alright, itu dia jawapan daripada Perdana Menteri. Ini adalah berkaitan dengan negara kita ya yang akan memikul tanggungjawab sebagai pengerusi ya ASEAN ya untuk tahun 2025 dan sekaligus pengerusinya akan diketuai oleh Perdana Menteri, dan ia bukan senang sahabat semua, satu tanggungjawab yang besar. Apakah dasar dan perubahan ya pembangunannya akan dinyatakan ya di dalam perancangan-perancangan di negara-negara ASEAN ini. Jadi kita mengharapkan jadi kerajaan dan juga Perdana Menteri ya dapat memberikan sumbangan terbaik untuk negara-negara ASEAN. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.